Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Zawiyah dan rakan-rakan sekalian. Dalam era pemodenan ini, perkataan rasuah tidak lagi asing dalam kamus kehidupan masyarakat dunia dan masyarakat di negara kita sendiri iaitu Malaysia. Oleh itu, kami pelajar BMMA yang mengikuti subjek atau mata pelajaran etika dan peradaban ingin mengupas sedikit sebanyak dalam penyalahgunaan kuasa di dalam kalangan penjawat awam. Kumpulan 6 terdiri daripada Muhammad Nur Safulai bin Muhammad Nuraimi, Nik Muhammad Mubashir bin Omar Mahiluddin, Havinesh Ro anak lelaki Nages Berm, Amirul Nazir bin Soje, Muhammad Razikri bin Ruslan, Shashivaran anak lelaki Sundarajan. Oleh itu, saya ingin paskan kepada Muhammad Safulai untuk pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Saifullah bin Muhammad Nuraimi, nombor pendaftaran B0920100404 ingin membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Penyalahgunaan Kuasa dalam Kalangan Pejabat Awam. Suatu analisis telah dilakukan dari perspektif etika dan peradaban. Salah guna kuasa atau lebih mudah dikenali sebagai rasuah. Rasuah dilihat semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat Malaysia kini. Ianya dapat dilihat sebagai masalah sosial yang semakin hari semakin teruk. Setiap hari ada sahaja berita yang melaporkan tentang gejala rasuah ini. Gejala rasuah ini dapat menyebabkan pentadbiran kerajaan menjadi kucar-kacir. Mari kita kenali apakah itu rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugasnya. Apakah itu suapan? Suapan merupakan wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. Sebagai contohnya, seorang kontraktor telah menghadiahkan seutas jam tangan yang berharga kepada seorang pegawai kerajaan untuk meluluskan projek kepada syarikatnya. Definisi ini berdasarkan tajuk kami iaitu penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pejabat awam. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, penyalahgunaan merupakan perihal perbuatan yang menyalahgunakan sesuatu benda atau perkara seperti dadah, kuasa, tenaga dan kepakaran. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, untuk kuasa merupakan daya atau kemampuan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu perkara. Menurut Kamus Pelajar Edisi kedua, penjawat merupakan pemegang jawatan. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Mubashir bin Omar Mahiluddin, nombor matrik B0920100203. Alright, dalam presentation ni kita dapati ada 3 objektif yang perlu kami kaji, iaitu mengkaji faktor atau punca penyalahgunaan kuasa dalam kalangan penjawat awam. Seterusnya, mengenal pasti pengaruh penyalahgunaan kuasa dalam kalangan penjawat awam. Dan yang ketiga adalah mencadangkan nilai etika dalam peradaban untuk mengurangkan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan awam. Sekian. Selamat sejahtera, nama saya adalah Havinesh Ro. Nombor matrik saya adalah B0920101394 dan saya akan membentangkan tentang kajian literatur mengenai topik grup saya iaitu penyalahgunaan kuasa dalam kalangan penjawat awam. Malaysia kini berdepan dengan krisis integriti yang berpunca daripada amalan rasuah yang berleluasa. Kesan daripada amalan tersebut ialah ia dapat mencemarkan imej kerajaan dan negara, mengurangkan pendapatan negara akibat dari ketirisan dan pengelakan cukai dan merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam perbincangan
tentang nilai dan etika penjawat awam, banyak isu dan masalah yang timbul. Ini kerana ada kalangan dalam penjawat awam yang melanggar peraturan undang-undang dan etika yang telah ditetapkan sehingga menjejaskan imej dan reputasi perkhidmatan awam tersebut. Dua graf tersebut menunjukkan statistik rasuah SPRM dari tahun 2019 sehingga Jun 2020. Pada tahun 2019, sebanyak 879 kes tangkapan yang telah dilakukan oleh SPRM dan dalam 879 kes tersebut, sebanyak 409 kes iaitu sebanyak 47% melibatkan penjawat awam dan baki kes iaitu sebanyak 470 kes iaitu 53% melibatkan orang awam dan pekerja swasta. Bagi tahun 2020 pula, sebanyak 365 kes telah ditangkap dan dalam 365 kes tersebut, sebanyak 147 kes melibatkan penjawat awam iaitu sebanyak 40% dan sebanyak baki kes iaitu sebanyak 218 kes melibatkan orang awam dan pekerja swasta iaitu sebanyak 60%. Berdasarkan dua statistik tersebut daripada tahun 2019 hingga tahun 2020, kes rasuah yang melibatkan badan penjawat awam menghampiri 50% daripada jumlah kes tangkapan. Ia merupakan sebuah perkara yang amat membimbangkan kerana badan-badan penjawat awam ini merupakan dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Seterusnya adalah kes-kes yang melibatkan penjawat awam. Kebanyakan agensi penguatkuasa yang turut terlibat dalam gejala rasuah adalah PDRM, JIM iaitu Jabatan Imigresen Malaysia, JKDM iaitu Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan JPJ iaitu Jabatan Pengangkutan Jalan. Contoh kes pertama adalah di mana Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard iaitu JIPS membantu dalam siasatan perlakuan penglibatan pegawai kanan tinggi Polis Negeri. Dipercayai bahawa pegawai tersebut menjadi pelindung utama dalam sindiket perjudian, penyeludupan dan kongsi gelap. Kes tersebut menjadi viral apabila sebuah video mengenai pegawai tersebut menular di laman web sosial iaitu Facebook dan dipercayai bahawa kes tersebut berlaku pada Mei 13, 2021. Contoh kes yang kedua adalah di mana pegawai imigresen terlibat dalam akta salah guna kuasa. Didapati bahawa sebanyak 9 anggota Jabatan Imigresen Malaysia iaitu JIM dikenakan tahanan reman oleh Mahkamah Magistrat di Johor Bahru. Mereka didakwa atas pemalsuan cap sepadan negara ke atas pasport warga asing. Mereka juga dipercayai bahawa mereka menerima bayaran sebanyak RM100 sehingga RM500 bagi setiap pasport yang diuruskan oleh mereka sejak tahun 2017. Dan dipercayai bahawa kes tersebut berlaku pada 17 Mei 2020. Jadi, berikutan dalam peningkatan kes rasuah dalam kalangan penjawat awam, SPRM telah menjalankan kajian terhadap perlakuan rasuah di kalangan penjawat awam. Kajian tersebut mendapati bahawa punca berlakunya rasuah adalah kerana pendapatan atau penetapan tangga gaji bagi seseorang pegawai tersebut adalah kecil dan rendah. Kecenderungan berlaku untuk mempunyai gaya hidup di luar kemampuan iaitu sikap tamak yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Seterusnya adalah wujudnya ruang dan peluang bagi untuk seseorang pegawai untuk melakukan amalan rasuah. Dan akhir sekali adalah sikap integriti yang rendah yang dimiliki dalam diri pegawai tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anil Nazir bin Syai, matrix number di 0920101667. Okey, kali ini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. So, kaedah yang kami gunakan adalah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kaedah ini adalah sistem persimpulan dia adalah secara lebih meluas dan secara rawak. So, kami menggunakan borang soal cerdik. Kami telah menyediakan beberapa soalan bagi mengukuhkan objektif kajian kami dengan 3 soalan, iaitu yang pertama adalah tentang pengetahuan masyarakat mengenai rasuah. Yang kedua adalah persepsi masyarakat terhadap rasuah. Dan yang ketiga adalah punca rasuah semakin meningkat ataupun salah guna kuasa semakin meningkat. Medium yang kami gunakan adalah menggunakan Google Form, iaitu
Google Form ini adalah borang soal asli secara atas talian dan dapat disebarkan melalui laman sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. So, kaedah penganalisan data, kami menggunakan kaedah catapai dan graf kerana ia mudah difahami. Secara umumnya, jumlah keseluruhan bagi responden kami perolehi adalah sekitar 60 responden. Dan dari segi perspektif jantina, majoriti terdiri pada kaum lelaki iaitu 69%. Manakala selebihnya adalah 30% bagi kaum wanita. Dan dari perspektif umur, majoriti terdiri daripada lingkungan 21 tahun hingga 30 tahun. Dan selebihnya adalah umur 20 tahun dan ke bawah, iaitu 16%. Dari segi bangsa, Melayu terdiri daripada 82% daripada keseluruhan dan 16% daripada kaum India, 2% daripada kaum Cina. Dari segi agama pula, Islam terdiri daripada 84%, Kristian 7% dan Hindu 9%. Seterusnya ialah daripada perspektif pekerjaan. Majoriti responden kami perolehi adalah daripada pelajar, iaitu 78%. Dan bagi yang bekerja sendiri adalah 6%, dan yang bekerja di sektor swasta adalah 14%, manakala yang bekerja di sektor kerajaan adalah 2%. Seterusnya ialah kita pergi ke bahagian B. Bahagian B kenyataannya adalah untuk soalan ini dibina adalah untuk tentang pengetahuan masyarakat terhadap rasuah ataupun salah guna kuasa. Tahap pertama adalah penerimaan hadiah dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan sebagai balasan di atas perkhidmatan yang diberikan. Daripada graf ini kita dapat lihat majoriti masyarakat mengatakan penerimaan hadiah dalam bentuk wang ini adalah satu tindak rasuah, iaitu dengan majoriti bersetuju bahawa ini merupakan salah satu tindak salah guna kuasa. Seterusnya, menggunakan wang pejabat untuk kepentingan diri sendiri. Kita dapat lihat yang bersetuju adalah 24%, dan manakala majoriti responden mengatakan sangat tidak setuju. Walhal menggunakan wang pejabat untuk kepentingan diri sendiri adalah merupakan salah satu tindak salah guna kuasa. Seterusnya, mendapat wang ataupun habuan secara paksaan dan pelanggan. Di sini juga kita dapat lihat responden mengatakan sangat tidak setuju, iaitu 42%, dan yang bersetuju hanyalah 20%. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Razif Firman Uslan, nombor metrik B0920100238. Saya akan membentangkan hasil kajian di bahagian B, soalan 3. Soalan 3 iaitu menampakkan wang atau habuan secara paksaan dari pelanggan. Pada soalan ini terdapat 45 responden dan 42.2% sangat tidak setuju, 20% sangat setuju, tidak setuju dan setuju mempunyai nilai peratus yang sama, iaitu 11.1%, dan selebihnya ialah tidak pasti, 15.6%. Dari keseluruhan responden memilih sangat tidak setuju, iaitu paling tinggi iaitu 42.2%, dan paling rendah iaitu tidak setuju dan setuju iaitu 11.1%. Seterusnya ialah soalan 4. Mereka ini terlibat secara langsung dalam proses pelantikan ahli keluarga bagi mengisi jawatan kosong. Sangat tidak setuju mempunyai 2.2%, tidak setuju 11.1%, tidak pasti 28.9%, setuju 22.2%, dan sekali sangat tidak setuju iaitu 15.6%. Okay. Tidak pasti mempunyai nilai respon yang paling tinggi iaitu 28.9%, dan yang terendah ialah
tidak setuju 11.1%. Seterusnya ialah menggunakan pangkat atau kuasa demi mendapatkan sesuatu faedah. 48.9% ya sangat tidak setuju. Tidak setuju ialah 6.7%, tidak pasti ialah 2.2%, setuju ialah 26.7%, sangat setuju ialah 15.6%. Nilai respon yang paling tinggi ialah pada sangat tidak setuju iaitu 48.9% dan paling rendah ialah tidak pasti iaitu 2.2%. Di bahagian C ini ialah tentang persepsi masyarakat mengenai salah guna kuasa. Soalan pertama ialah keselamatan saksi dan pemberi maklumat mengenai rasuah adalah terjamin. Setuju adalah nilai paling tinggi bagi soalan ini iaitu 52.6% dan terendah ialah 6.7%. Di bahagian tidak setuju. Soalan kedua ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan organisasi yang bertanggungjawab membanteras rasuah. Nilai setuju adalah responden yang paling tinggi iaitu 82.2% dan tidak setuju yang tidak pasti memperolehi nilai yang sama iaitu 89%. Seterusnya soalan ketiga ialah salah guna kuasa merupakan budaya yang biasa diamalkan dalam kalangan perkhidmatan awam. Di sini juga bilangan tidak setuju adalah nilai yang paling tinggi iaitu 66.7% dan paling rendah ialah tidak pasti iaitu 15.6%. Soalan keempat ialah penyalahan guna kekuasaan adalah jenayah yang perlu dimenteras serta-merta. Bagi ini nilai responden adalah tinggi iaitu setuju 91.1% dan tidak setuju dan tidak pasti mempunyai nilai yang sama juga iaitu 4.4%. Seterusnya soalan yang kelima ialah sektor kerajaan banyak terlibat dalam isu salah guna kuasa. Bilangan yang tidak setuju adalah paling rendah iaitu 4.4% dan bilangan yang tertinggi ialah 6.89% iaitu setuju. Seterusnya ialah badan bukan kerajaan iaitu NGO. Mereka ini berperanan menangani isu dalam salah guna kuasa dalam perkhidmatan awam ini. Bagi nilai yang paling tinggi ialah setuju iaitu 46.7% dan paling rendah iaitu 2.2% iaitu tidak setuju. Seterusnya kini bahagian D iaitu punca rasuah semakin meningkat. Untuk soalan pertama ialah masyarakat tidak mempeduli mengenai rasuah. Nilai paling tertinggi ialah 57.8 iaitu tidak dan 42.2% adalah rendah iaitu ya. Dan seterusnya soalan kedua ialah orang yang memberi atau menerima rasuah tidak menerima hukuman setimpal. Bagi soalan ini respon yang tinggi ialah ya iaitu 84.4% dan terendah ialah 15.6% seperti tidak. Selamat sejahtera dan wanakkam. Nama saya Syasiwaran Anal Laki Sundrajan. Nama matrik saya B09201040. Hari ini saya nak memberi beberapa cadangan untuk mengatasi gejala rasuah. Apakah langkah-langkah untuk mengatasi gejala rasuah? Pertamanya adalah memperkuat kuasakan undang-undang dan hukuman. Ini memastikan pengamal rasuah akan berfikir dua kali sebelum melakukan rasuah. Hukuman yang diberi untuk pengamal rasuah pastilah hendaklah hukuman berat, disebabkan pengamal rasuah tidak membuat gejala rasuah ini kemudian. Selain itu, masyarakat akan sedar betapa bahayanya aktiviti rasuah ini. Langkah seterusnya adalah pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah. Gejala rasuah boleh diterapkan dalam sukatan pelajar di dalam sekolah. Contohnya mendidik pasal gejala rasuah dalam pendidikan moral, pendidikan sivil dan seterusnya.
Generasi yang didik agar membenci gejala rasuah ini akan lebih bersikap tulus, jujur dan amanah semasa menjalankan tugas mereka kemudian. Langkah ketiga adalah memperkenalkan kecerdasan bantuan teknologi AI dalam memantau urusan perbankan dan perindustrian. Fungsi teknologi ini dapat dioptimumkan dalam membantaraskan penipuan dan pencegahan rasuah melalui penggunaan pemprosesan statik dan analisis ramalan. Ia juga berupaya menganalisis sifat dan perilaku transaksi secara berterusan dan meneliti seberang aktiviti pencurigan berpandukan kepada rujukan latar belakang. AI ini mempunyai ciri tambahan yang mampu melakukan pencemaan wajah dan memantaraskan rasuah. Kesimpulan gejala ini bukan saja menjejaskan ekonomi negara tetapi juga imej negara. Masyarakat perlu berganding bahu bagi membantaraskan gejala rasuah ini agar imej negara kita bersih dan dari gejala rasuah. Terima kasih.